Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang, tentang harta lebihan bila dalam peperangan, kemudian dalam peperangan tersebut maka dapatlah harta rampasan yang banyak. Dan peperangan Badar itu ada banyak harta rampasan yang dapat pada peperangan tersebut. Yas'alunaka 'anil anfal. Adakah para sahabat mereka ni kedekut sangat? Dan adakah para sahabat ini, mereka ini dalam keadaan yang tergesa-gesa dengan harta? Adakah mereka ini orang yang gilakan dunia kan? Bila dapat sahaja harta dah mula gelabah? Adakah para sahabat begitu keadaannya? Tak kan? Para sahabat mereka bertanya, mereka nak tahu kan, satu. Dan adalah lagi perbincangan yang terkait dengan surah Al-Anfal ini. Ia sangat menarik untuk kita berikan perhatian terkait dengan surah ini. Namun kalau kita lihat persoalan ini ditanyakan di peringkat awal tentang yas'alunaka 'anil anfal. At the first stage ada yang bertanya tentang harta rampasan perang. Adakah ia menjadi satu kesalahan? Tak jadi masalah pun. Dan kita kalau bekerja, ke mana? Kalau kerja satu pasukan, ke mana harta ni pergi? Tak adalah menjadi masalah. Kan? Nak bertanya tentang harta itu, tak jadi masalah. Silakan. Namun, kita lihat yang indahnya, yang cantiknya jawapan ketika mana dipersoalkan tentang harta itu. Tapi kena ingatlah pula, kalian janganlah menggunakan ini sebagai taktik dan juga teknik untuk mengelabui mata orang. Kerana tak sedikit. Ini saya sebut ini kerana banyak sangat dah keadaan ini berlaku. Dan ada orang yang menggunakan kerana Allah, yang menggunakan demi Allah, yang menggunakan perjuangan atas nama agama Allah untuk kepentingan peribadi. Itu yang kita akan lihat nanti dalam surah Yasin. Sebab tu hati-hati kan. Orang lain kita buat kerana Allah kan. Ia menjadi satu lesen besar pula. Bila awak buatlah kerana Allah. Saya tak bertanggungjawab terhadap awak. Awak yang dipertanggungjawabkan hanyalah Allah ke atas awak. Banyak kali saya berjumpa dengan orang yang macam ni kan. Dia seakan-akan boleh kata awak kerja kerana Allah, gaji awak ke, imbuhan awak ke, bahagian awak ke, tak payahlah saya nak ambil tahu, kerana Allah yang akan bagi pada awak. Awak yakin je Allah akan bagi. Banyak cantik macam tu kan. Tak adalah kan. Kita kena be realistic kan. Dan ayat ini dia mengajar kita. Dia bukan mengajar kita ke arah yang tadi tu. Yang itu arah orang yang menggunakan ayat Allah, menggunakan kerana Allah, menggunakan niat yang macam-macam, tetapi hanya untuk kepentingan peribadi. Itu kita maklumkan di peringkat awal ini supaya kita tidak menggunakan ini sebagai hujah untuk kita memenangkan peribadi kita. Baik, yang kita nak maklumkan adalah tentang yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mana ada yang bertanyakan tentang harta rampasan perang, qulil anfal. Tengok jawapannya, ini sangat indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah al-anfal, anfal, harta rampasan itu adalah untuk siapa? Lillahi war rasul, untuk Allah dan juga untuk Rasulullah. Macam mana tu? Tapi kalau orang yang mempunyai keimanan, ini memberikan gambaran kepada kita dalam kehidupan ini, memang para sahabat mereka mengenali Tuhan, mereka mengenal Allah, mereka mengenal Rasulullah. Sebab itu bila diberikan jawapan yang begini, ia sudah cukup menenangkan. Sebab itu ia juga memberi pelajaran kepada kita. Peraturan kemenangan. Peraturan nombor 1. Tak. Bila kita cakap tentang peraturan kemenangan, harta penting. Kerana nilai currency di dunia itu adalah harta. Itu currency kita di dunia. Tapi currency itu dia tidak akan kekal. Currency kita di akhirat ia berbeza pula. Currency di akhirat adalah tentang pahala dan juga dosa. Maka currency itu sudah berbeza. Jadi bagaimana untuk kita menguatkan keyakinan kita bahawa sebenarnya apa yang kita miliki itu Allah bagi.
Allah pinjamkan kepada kita. Caranya, bila kita baca surah ini, kita dah mula tergambar dalam benak fikiran kita. Bila ditanyakan tentang harta, bukan dijawab tentang macam mana pembahagian harta itu. Tak, bukan dijawab tentang harta itu sendiri macam mana. Tak, tapi terus dijawab, qulil anfalu lillahi war rasul. Bayangkan kalau kita hari ni ada orang yang dapat harta rampasan perang, kita dapat, tak, bukan harta rampasan perang lah, kalau kita kata yang kita dapat satu harta yang banyak, bersama-sama berjuang ini untuk dapatkan harta itu. Tiba-tiba bila ditanya tentang harta itu, boleh pula orang jawab qulil anfal. Katakanlah, bukan anfal lah, katakanlah harta ini adalah untuk Allah dan juga Rasulullah. Kan? Ini lain macam je ni kan. Tak, bukan lain macam. Kalau ia sudah diberikan didikan daripada awal begitu, dan memang ada cara yang memang betul dibahagikan harta, ada bahagian untuk Allah dan juga Rasulullah, maka kalian akan rasai betapa nikmatnya bila meyakini kepada Allah dan juga Rasulullah. Sebab itu ayat ini membawa kepada satu, yakin sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, fattaqullah. Ketika mana ditanyakan tentang harta rampasan perang, yang diseru kepada mereka, takwalah kepada Allah. Maka itulah peraturan kemenangan yang besar. Kerana tak sedikit Manchester United kan menang pertandingan, menang lawan sepak bola tapi dalam pertandingan ataupun musim yang seterusnya kalah. Ini Manchester United dekat tempat lain lah. Ini contoh. Tak sedikit dalam perjuangan ada orang yang di awal dia kuat, tetapi bila dah berjuang ke depan dia dah jadi mula lemah. Why? Sebab dia tidak diberikan perhatian tentang ini. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah.